Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amalan makbulah. Allahu Rabbi, Allahu hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Rabbi, mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan laranganmu. Rabbi, menyesal ku melupakanmu, hidup ini jauh dari rahmatmu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amalan makbulah. Penyakit hati menjadi duri, hidup ini terasa sendiri. Kemewahan dunia yang
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, apa khabar semua? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera insya-Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan limpah kurnianya kita dapat bersama lagi pada pagi ini tuan-tuan dan puan bersama saya Ustaz Hadi dalam slot sharing tajwid yang mana kita akan mulakan daripada jam 8.30 pagi hinggalah selesai. Setakat ni tak ada waktu yang spesifik lah untuk waktu penamat kita kan. Jadi Alhamdulillah kepada yang baru masuk, ahlan wa sahlan, selamat datang semuanya. Kepada yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi salam Isnin buat semua. Alhamdulillah kita bertemu hari ini untuk minggu yang hari ini berapa bulan? 7 hari bulan minggu kedua lah. Minggu kedua untuk bulan Februari. Jadi Alhamdulillah saya doakan agar semua dalam keadaan yang sihat sejahtera, gembira di samping ahli keluarga, rakan-rakan jiran tetangga dan bersama rakan-rakan sekerja lah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, kepada mereka yang belum share, jangan lupa bantu saya untuk sama-sama sharekan dahulu kita punya pengajian pada pagi ini. Mudah-mudahan ramai lagi yang dapat bersama kita untuk majlis ini insya-Allah dalam kelas pengajian kita ini. Alhamdulillah dapat berjumpa lagi. Waalaikumsalam. Okey, so nampaknya respon yang positif pagi-pagi ini Alhamdulillah. Semua kata sihat ke? Apa pun jangan kita lupa untuk sentiasa mendoakan mereka yang masih lagi diuji kan dengan wabak COVID sekarang, fahamlah. Ya. Orang kata apa, kes pun dah makin meningkat kan. Last itu saya tengok kemarin 9,000 nak 10,000 dah kes. Jadi kita doakanlah tuan-tuan dan puan agar mereka diberi kesembuhan dan mungkin ahli keluarga kita pun masih lagi diuji. Macam kami di sini, tuan-tuan perempuan kenal kot Encik Helmi kan. Kakaknya pun sekarang ni positif. Encik Helmi, siapa yang kenal, antara tim bahagian media kami Zing Haji. Sekarang ni pun beliau sedang kuarantin kat rumah lah. Sebab kita kata kontak rapat dengan kakak beliau. Dan so far setakat ni tak ada berita lagi. Sebab Encik Helmi sebelum ni pun dah pernah positif dah. Terus sekarang ni kakak dia pula. Saya tak pasti adakah orang yang dah ada pengalaman ataupun dah pernah positif sebelum ni ada potensi lagi ataupun tidak untuk positif. Mungkin boleh, ataupun mungkin orang kata apa, kurang sikit, wallahualam lah. Tapi apa pun kena berjaga-jaga ya. Apa pun kena berjaga-jaga. Jiran depan rumah saya pun sekarang ni tengah quarantine tu, satu family depan rumah saya. Ustaz juga tu depan rumah saya tu pun sama juga sekarang ni sedang quarantine satu family kan. Jadi kita nampak lah sunyi je rumah kan. Masing-masing duduk dalam rumah. Tapi Alhamdulillah lah ada jiran-jiran tetangga yang saya tengok ada yang beri bantuan, tanya apa keperluan dan sebagainya kan. Alhamdulillah. Jadi di sini hikmahnya dia mengajar kita lah erti orang apa, kalau yang rumah dekat-dekat ni erti kejiranan yang sebenar lah kan orang kata. Saling tolong-menolong, saling lengkap melengkapi. Dan ni baru-baru ni juga kita digemparkan dengan kisah yang agak tragis lah. Okey, bukan di Malaysia ni tapi di Maghribi kan. Seorang kanak-kanak kecil yang bernama Ryan. Saya rasa tuan-puan pun orang apa maklum dengan isu ini. Dan kita digemparkan lagi dengan pemergian beliau lah. Seanak kecil yang masuk dalam perigi yang sedalam 32 meter tak silap saya. 5 hari tersangkut dalam tu. Saya yakin tuan-puan pun update tentang cerita ni. Dan memang satu dunia mengambil tahu, nak tahu perkembangan. Jadi antara hikmah yang kita nampak kat sini, bila berlakunya situasi ni, satu dunia ambil tahu. Maknanya ialah mungkin kita tak dapat tolong secara depan kan, tapi kita mampu bantu untuk mendoakan. Tapi itulah orang kata apa, takdir buat
si adik Ryan ni diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah mudah-mudahan syurga tempatnya. Jadi sekali lagi kita bolehlah sedekah, kita buka nanti kita sedekahkan Al-Fatihah buat beliau, buat arwah yang telah pergi, dan kita niatkan juga kepada ahli keluarga kita yang telah pergi, dan apa yang kita harapkan syurga menanti mereka lah, ya. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Banyak hikmah lah sebenarnya kan, kalau kita nak ambil orang tahu iktibar, tambah pula ni nak dekat hampir dengan Ramadan, ya. Viral kisah adik ni, betul-betul. Itu antara kelebihan lah bila kita bukan main, maksudnya kita ada Facebook ni, kalau kita tahu memanfaatkannya dengan baik, insyaAllah. Jadi berita-berita yang seumpama ini kita dapat lah, kita update cepat sikit lah. Kalau orang yang tak tahu, hanya fokus surat khabar dan sebagainya, mungkin tahu cuma agak lewat sikit begitu kan. Jadi tuan-tuan dan puan, dia adalah kekurangan kelebihan media sosial ni. Baik, apa pun selamat datang sekali lagi kepada semua yang baru masuk. InsyaAllah kita nak mula dah ni. Jangan lupa terus bantu saya untuk share, tuan-tuan dan puan. Puan Halijah, semoga Allah semoga Ustaz dan kita semua sentiasa dalam rahmat, lindungan dan rahmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Bagi memberkati pertemuan kita pagi ini, insya-Allah, jom sama-sama kita mulakan dahulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, seterusnya seperti biasa teman, jom sama-sama kita beristighfar terlebih dahulu, memohon keampunan daripada Sang Pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Wa wafiqni
أعمالا مقبولا. Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Baik, selesai untuk bacaan istighfar kita, tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan kita semua diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak menjelang Ramadan ni, kita nak masuk Ramadan. Mudah-mudahan hati kita ni bersih. Mudah-mudahan hati kita bersih supaya memudahkan kita untuk sentiasa merasakan adanya kelebihan pada bulan Ramadan tu. Kalau hati kita hitam, sentiasa orang kata apa, sentiasa jauh daripada kebenaran dan sebagainya, maka masuklah bulan apa pun, bulan yang mulia pun, maka kita tak akan dapat rasa kemanisan tu. Jadi insya-Allah kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar orang kata apa, dibersihkan hati kita, ya. Bukan sebab nak masuk Ramadan ni je, tapi orang kata apa, memang itulah orang kata apa, satu benda yang, satu kemestian bagi setiap hamba, yang orang kata apa, tak bebas, tak lari daripada kesalahan, tak bebas daripada dosa. Mesti ada je lah serba-serbi kekurangannya tu. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah beri keampunan kepada saya, buat tuan-tuan perempuan, kepada kita semua, di atas orang kata apa, segala kesalahan kita ini semuanya diberi pengampunan insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat yang baru masuk, selamat datang semuanya. Waalaikumsalam. Okay, teruskan bantu saya share, tuan-tuan dan puan. Bantu saya untuk share, kita nak mulakan ni. Jadi untuk hari ni, untuk hari ni kita akan baca ayat 12, tuan-puan. Hari ni satu ayat je. Satu ayat ni panjang. Surah An-Nisa ayat 12 insya-Allah untuk hari ni. Tengoklah ayat dia. Walakum nisfu ma tarak, sampailah alimun halim. Ini short sikit lah, baca panjang kan. Okey, tuan-tuan dan puan dah bersedia ke? Jom kita baca dulu sama-sama insya-Allah. Kita berada pada muka surat 79. Siapa ada mushaf boleh buka muka surat 79. Insya-Allah, kalau tak ada boleh lihat di paparan skrin sahajalah insya-Allah. Baik, jom sedia semua, tarik nafas dalam-dalam. Kita akan baca terlebih dahulu sama-sama, fokus pada setiap perkataan, setiap huruf yang kita nak bacakan ini, dan berikan segala hak mustahak. Apa yang kita dah belajar selama ni, kita bagi keseluruhannya kat sini insya-Allah. Kita apply pada bacaan kita. Baik, saya yakin semua sudah bersedia, dan jangan lupa untuk betulkan niat kita terlebih dahulu. Betulkan niat, tuan-puan. Pejam mata kejap, betulkan niat masing-masing. Betulkan niat. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan bacaan kita. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث
كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Baik tuan-tuan puan, jom kita terus memandangkan ayat kita ni panjang, jadi kita kena cepatlah hari ni insyaAllah So jom kita teruskan untuk sesi bedah membedah seperti biasa. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Baik, walakum mim mati bertemu nun tuan-puan, kita kena jelaskan kat sini izhar syafawi. Nisfu huruf sad tebal, angkat pangkal lidah. Walakum nisfu ma asli dua harakat. Taraka, ra kita tebalkan tuan-tuan puan, ra baris atas. Ma taraka azwa wa ma asli jukum illam. Wa ma asli mim mati jumpa hamzah tuan-tuan puan, izhar syafawi, jelaskan mim. Azwajukum illam, nun mati jumpa lam, idgham bila gunnah, IBL. Kita masukkan nun ke dalam lam tanpa dengung lah, illam. Kat sini idgham kamil, sempurna. Ma taraka azwajukum illam, mim mati jumpa ya, izhar syafawi. Sekali lagi jelaskan mim mati. Illam yakul pun sama, nun mati jumpa lam, idgham bila gunnah, IBL. Idgham kamil. Idgham kamil sempurna. Kamil ni maksudnya sempurna. Illam yakul lahunna, nun bersabdu. Okey, kemudian walad. Nun bersabdu ni wajibul gunnah tuan-puan, kita kena dengung pada nun bersabdu ataupun mim bersabdu. Illam yakul lahunna walad. Okey, untuk dal bila kita waqaf padanya, pastikan ada sifat qalqalah lah. Jadi kat sini qalqalah kubra, sebab kita berhenti kan. Jadi pastikan lantunan kita ni tidak berlakunya bunyi seperti hamzah yang mati lah. Walad kan. Saya dah pernah pesan dah sebelum ni, kita teruskan ke depankan bunyi dia. Lahunna walad. Lahunna walad. 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 Okay, dia bukan dia bukannya mati pada kerongkong kita ni. Lepaskan. Okey, seterusnya fa in kana lahun, nun mati jumpa kaf, ikhfa haqiqi. Kat sini dengung nipis je tuan-puan, ikhfa sembunyikan nun. Fa in, kadar dua harakat lah, dengung macam biasa. Fa in kana lahun, nun bersabdu wajibul gunnah. Kama asli kama asli. Kana lahunna waladun. Okey, kat sini ikhfa hakiki juga, tanwin jumpa fa. Waladun, waladun fa. Kita bersedialah nak sebut huruf fa. Waladun falakumurru.
Okay, kat sini ikhfa hakiki. Kita sembunyikan tanwin tu apabila jumpa dengan fa. Waladun falakumurru. Murru. Ra bersabdu baris depan tuan-puan kena tebalkan. Dan kat sini alif lam syamsiyah lah. Falakumur rubu'u mim. Rubu'u mim. Mim bersabdu kemudian ada alif mat. Kat sini wajibul gunnah kemudian mat asli lah. Boleh? Falakumur rubu'u mimma tarakn. Baik, kat sini mungkin tuan-tuan perempuan tertanya-tanya macam mana nak bunyi dia kan. Okey, first kali mudah aja. Kita selesaikan dulu kaf yang mati ni, tarak. Apa sifat yang menonjol pada kaf ni? Kaf yang sukun ada dua kan. Pertama ialah sifat syiddah, iaitu tertahannya suara begini, tarak, tarak. Okey, kemudian ada sifat hams yang kedua. Sifat hams ni apa? Nafas yang terlepas ataupun kita kata udara yang terlepas. So macam mana bunyi dia? Tarak, 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 tarak. Okey, dan akhir sekali terdapat huruf nun. Jadi kat sini pun kategori iltiqa' sakinain lah. Okey, nun mati kan bila kita berhenti. So nak matikan nun macam mana? Bawa kita kembalikan kepada makhraj. Itu je, kembali kepada makhraj. Jadi hujung lidah naikkan ke langit. Itu kan makhraj bagi huruf nun. Cuba matikan nun tuan-puan. An. Tadi saya letak hamzah pada atas kan. An. Tu sekarang ni buang hamzah tu, dapatkan bunyi hujung dia tu. Itulah pangkal. Kita kata pangkal makhraj bagi huruf nun kan. So kita sekalikan dia satu kalimah ni. Macam mana bunyi dia? Tarakn. Tarak. Belakang tu. Huruf nun ni kan ada gunnah asli. Jadi sebab tu yang kita dengar tu boleh saya katakan gunnah asli itulah yang kita dengar tu. Walhal kita dengar tu bukannya gunnah saja, bukan dengung saja sebenarnya. Keseluruhan lah huruf nun ni kan memang makhraj dia begitu. Hidung pun dia, hujung lidah pun dia, betul tak? Jadi itu cara dia tuan-puan. Falakumur rubu'u mimma tarakn. Tarakn. Kita santai je. Jangan pisahkan. Tarak. Kan? Tu nampak terpisah. Tarak. Tu pisah. Sekali kan. Tarakn. Tarakn. Kalau tuan-puan tanya macam mana nak eja, kalau ikutkan memang tak boleh eja lah. Tapi kalau kata apa yang paling mirip, yang paling hampir pun, dia ibarat macam ni lah. Ta pula. T-A, taro. Dia macam ni lah ibarat dia. Tarakn. 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 Tapi kalau kita baca macam ni, tarakn, nampaklah bunyi Melayu dia lebih sikit lagi kan. Tarakn, dia bukanlah tarakn. Tapi inilah saya kata ejaan yang paling hampir lah. Kalau tuan-puan tanya macam mana kan. So itu sahaja. Boleh tuan-puan Waladun falakumur rubu'u mimma tarakn. Tarakn. Okey, boleh ke? Santai je. Dia tak perlu pun kita push beria sangat. Cukup kita dengar bunyi kaf tu ada, okey, dengan sifat dia sekali, kemudian ada makhraj ataupun kita kata pangkal sebutan nun tu. Jadilah tu, insya-Allah. Selebihnya bertalaqi lah kan. Boleh rujuk guru masing-masing. Okey, jelas ke semua? Boleh respon sikit tak setakat ni? Baik, selesai. Kita sambung lagi. Mim ba'di. Untuk nun mati jumpa dengan ba, hukumnya iqlab, dan memang pada hukum iqlab ni akan ada mim kecil yang menegak tu kan. So kita tahulah, memang kita akan baca dengan mim. Mim. Okey, tuan-puan tutup bibir bersahaja. Okey, macam saya pernah sebut sebelum ni, tutup bibir bersahaja. Mim. Mim. Dengung semestinya ada lah. Dengung berapa harakat? Kadarnya 2 harakat. Iqlab.
Mim ba'di wasi. Sad kena tebal, tuan-tuan dan puan. Sad kena tebal. Kemudian ya bersabdu ni kita kena selesaikan juga. Wasiyya. Berikan hak ya bersabdu ni. Okey. Memang kita dengar seolah-olah menekanlah bunyi tu kan. Huruf ganda. Huruf syaddah, huruf gandaan, huruf yang kuat. Mim ba'di wasiyati yusi. Siyati. Kat sini dengung tuan-puan. Idgham bi gunnah naqis. Jadi sebabkan dia naqis, maka agak sikit sukar lah. Tambahan pula ta ni di baris bawah. Jadi kalau tak betul kita adjust bunyi dia, dia akan mirip dengan bunyi mat nanti. So tuan-puan, saya pesan kat sini, wasiyati. Pastikan bunyi hidung itu ada. Okey, pastikan bunyi hidung itu ada. Mim ba'di wasiyati yusina biha audain. Wasiyati. Kalau kita kosong bunyi dia, wasiyati. Dia sebenarnya kita anggap waktu tu dengung, tapi sebenarnya tak. Kan kalau kita hanya sekadar memanjangkannya tanpa melibatkan hidung kita ataupun dengung ni, maka bunyinya macam mat lah. Wasiyati yusitiyu. Okey. Hidung. Min ba'di wasiyati yusi. Yu mak asli. Okay, kat sini tadi IBG idgham bi gunnah. Si sad tebal, kemudian panjang dua harakat mak asli. Yusina biha. Nabiha ha ni mak asli, jumpa dengan hamzah dalam dua kalimah, mak jaiz munfasil. Panjang hukum mak jaiz ni kalau berhenti dua lah Kalau mak jaiz tu sendiri 4 ataupun 5 harakat. Yusina biha audain. Baik. Au dengan dai ni dua-dua bacaan lin pada asalnya. Au ni memang bacaan lin lah. BL bacaan lin. Kemudian dai memang bacaan lin. Tapi sebabkan kita nak waqaf pada nun, kita nak waqaf kat nun kan, so nun ni mati dan sebelumnya terdapat bacaan lin, maka barulah cukup syarat untuk dijadikan mad lin. Okey, sebab mad lin ni akan berlaku ketika waqaf. Ingat tu, ketika waqaf sahaja. Kalau sambung tak jadi kan. Contoh kita baca biha audaini walahun, maka au ni confirm bacaan lin lah. Dai ni pun kekal dengan bacaan lin. Kalau berhenti audain baru mat lin. Jelas Kena faham maksud mat tu. Mat ni maksudnya pemanjangan. Yang mana kita tahu mat lin ni memang ada wajah dia lah. Iaitu boleh dibaca 2, 4 ataupun 6 harakat ketika waqaf sahaja. Dan memang mat lin ni berlaku ketika waqaf sahaja. Boleh? Baik, so kat sini mat lin lah. Audain. Seterusnya. Walahunna rubu. Walahun. Nun bersabdu. Wajibul gunnah. Narrubu. Arrubu'u. Arrubu'u. Kat sini alif lam syamsiah. Kemudian ra bersabdu pada depan tebal. Rubu'u mim. Wajibul gunnah juga. Mimma ma asli. Mimma taraktum. Rok. Kaf yang mati macam biasa, 2 sifat menonjol tuan-puan. Yang pertama syiddah, kemudian hams. Tahan suara dulu. Tarak, tu baru lepas nafas. Mimma taraktum illam. Kemudian ra tebal pada atas. Mim mati jumpa hamzah, nun mati jumpa lam, mim mati jumpa ya, nun mati jumpa lam, mim mati jumpa waw, dal kat ujung. Okey. Taraktum, mim mati jumpa hamzah, izhar syafawi. Jelas kan mim.
Illam idgham bila gunnah, bunyi nun tu dah tak ada dah sebab dah masuk dalam lam dan tanpa dengung bila gunnah. IBL idgham bila gunnah. Illam yakulla, nun mati jumpa lam pun sama, IBL idgham bila gunnah. Illam yakullakum, illam yakullakum walad. Mim mati jumpa waw, izhar syafawi. Jelaskan mim, jelaskan makhraj dan sifat mim. Kemudian dal kat hujung tuan-tuan, huruf dal ni bila kita berhenti padanya akan terdapat sifat qalqalah. Qalqalah apa? Qalqalah kubra, ya, sebab kita berhenti kan tanpa huruf yang bersabdu. Illam yakul lakum walad. Ingat bunyi dia tolak ke depan, jangan bawa patah balik ke kerongkong. Kalau tidak, jadilah bunyi kat belakang tu. Okey, jelas tuan-tuan dan puan. Selesai Seterusnya, fa in kana lakum, nun mati jumpa kaf, mim mati jumpa waw, tanwin jumpa fa. Okey? Fa in ka Okey. Fa in kana lakum wa, nun mati jumpa kaf ni ikhfa hakiki. Kemudian mim mati jumpa waw, izhar syafawi. Jelaskan yang nun mati jumpa kaf ni dengung nipis Fa in, dengar baik-baik. Fa in kana lakum, fa in kana lakum waladun, pun sama, ikhfa hakiki, tanwin jumpa fa. Lakum waladun fa, dun fa. Lakum waladun falahun, dun falahun. Nun bersabdu wajibul gunnah. Kemudian as-sumunu, kat sini alif lam syamsiyah. Huruf sa ni jangan lupa keluar hujung lidah sikit tuan-puan Falahun nasu, keluar sikit je. Kat sini alif lam syamsiyah Sumunu mimma taraktum. Baik, mim wajibul gunnah. Kemudian ada alif mat panjang mat asli. Tarak, tahan suara dulu baru lepas nafas. Taraktum, 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 taraktum. Boleh tuan-tuan? Huruf kaf ingat bila jumpa je kaf mati ataupun ta mati, tahan suara lepas nafas. Tahan suara lepas nafas. Ingat 2 poin ni. Itulah dia syiddah mahmusah. Okey, kalau nama Arabnya kan, sifat syiddah suara tertahan dan mahmus, nafas yang dilepaskan. Sifat hams lah, sifat hams. Mimma taraktum. Okey, mim mati bertemu mim sepatutnya idgham lah. Tapi kalau kita berhenti kat sini tuan-puan, mim ni kan mim mati, maka dia akan berbalik dengan izhar lah. Jelaskan mim. Mimma taraktum. Kalau sambung, mimma taraktum idgham miflain. Saya letak kat sini I am lah. Tapi kalau kita berhenti, memang biasanya kita berhenti lah situ sebab dah cukup panjang kan. Jadi mim yang bersabdu kita lihat sekarang ni, ia akan berfungsi kalau kita bawa daripada bacaan sebelumnya. Maksudnya daripada kalimah ni kita baca tanpa henti kan. So mim yang bersabdu, sabdu pada mim ni barulah berfungsi. Tapi kalau kita berhenti kat sini, taraktum, kita nak ibtidak kat sini, nak mula kat sini, terus je mim baris bawah, maka sabdu ni tak terpakai dah lah. Mim terus je. Mim. Okey, nun mati jumpa ba, iqlab. Iqlab kan? Macam mana iqlab ni? Tutup bibir bersahaja kan? Mim ba'di ba', huruf ain. Ain ni bunyi macam tercekik lah. Siapa ke sebut gitu kan? Bunyi macam tercekik ke ustaz ain ni? Boleh lah kalau nak anggap begitu kan? Ba'.
Tapi jangan buat bunyi tercekik betul-betul pula. Kan lain bunyi dia. Ha? Mimma taraktum min ba'di wasiyya. Dapat kot bunyi dia. Kan? Ba'di. Kemudian husad tebal. Ya bersabdu. Bagi dia punya apa? Bagi hak dia lah sabdu tu. Wasiyya. Wasiyyatin. Tanwin jumpa tak, ikhfa hakiki. Tu mak asli, su pun mak asli, sad tebal jangan lupa. Min ba'di wasiyyatin tusuna biha audain. Okey, biha ni kita panjang. 4 atau 5 harakat, mak jaiz munfasil. Tusuna biha au. Mari ka au tu bacaan lin lah. Lin ni lunak lembutkan bunyi dia. Biha au. Muncung bibir ke? Muncung lah sebab waw ni huruf yang maksudnya bibir ni memang memain peranan utama kan. Huruf waw ni huruf syafatain. Jadi huruf waw ni sahaja huruf yang memang sentiasa perlu dimuncungkan. Bagaimana keadaan pun mesti muncung. Itu huruf waw specialnya huruf waw. Biha audain. Baik, untuk dain asalnya bacaan li lah kalau kita tengok dai kan. Tapi bila nak waqaf pada nun, nak berhenti pada nun, so kat sini jadilah maklin. Kan saya dah sebut tadi, maklin ni akan berlaku ketika berhenti sahaja. Dan wajah yang boleh dibaca pilihan bagi kadar harakat 2, 4 ataupun 6. Kita boleh pilih lah. Kalau kita dah buat 2, so selaraskan semua 2. Kalau 4, 4 semua. Kalau 6, 6 semua. Okey, itu dari sudut disiplin dia lah. Dapat ke? Biha audain. Baik, seterusnya. Wa in kana. Nun mati jumpa kaf. Ikhfa haqiqi. Jumpa kaf nipis. Dengung pun nipis. Wa in. Dapat tak? Cuba ikut. Wa in. Wa in kana ra. Wa in kana ra. Baik, untuk ka mak asli, ra tebal. Rajului idgham bi gunnah IBG. Rajului yurathu. Yu 2 harakat mak asli. Ra kena tebal. Yurathu. Yurathu. Ra tebal. Untuk sa keluar ujung lidah sikit je. Yu 2 harakat. Ra tebal. Su keluar ujung lidah sikit. Rajulun yurathu kalalatan. Kalalatan. La mak asli. Tanwin jumpa hamzah. Izhar halqi. Okey, izhar halqi. Ni hukum nun mati ataupun tanwin. Kalalatan awim. Awim. Kalalatan awim. Awim. Matikan mim tu dan jelaskan dia. Kat sini izhar lah. Mim mati jumpa ra kan. Izhar syafawi. Awim ra'atu. Ra kena tebal. Ra mesti kena tebal. Tanwin jumpa waw. Ra'atu wa tu wa. Idgham bi gunnah juga. Tanwin jumpa waw. Awimra'atu. Pastikan bunyi tak kosong. Kalau tidak nanti jadi macam bunyi mat lah kan. Tu. So pastikan bunyi hidung wujud. Ada bunyi hidung. Awimra'atu walahu akhun. Walahu. Baik, kat sini tuan-tuan dan puan, maksilah qasirah pada asalnya. Kan, melibatkan hal dhamir walahu, tapi sebab ada jumpa hamzah, maka namanya berubah kat ujung tu. Jadilah daripada qasirah jadi tawilah. Walahu
kadar 4 ataupun 5 harakat lah. Okey, boleh. Kat sini hukumnya maksilah tawilah, MST. Okey, MST. Khun, tanwin jumpa hamzah. Kat sini izhar halqi. Jelaskan. Khun au bacaan lin tuan-puan. Okey, au ni bacaan lin. Saya letak lin je lah. Okey, au untuk kha yang mati angkat pangkal lidah tuan-puan. Kha mati, kha ni huruf tebal kan? Angkat pangkal lidah. Walahu akhun au ukhtun falikulli wa ukhtun fa. Okey, likulli wahidim minhumas sudus. Okey, kat sini ikhfa hakiki dengung nipis ukhtun fa ukhtun falikulli wa ma asli habdas wahi. Sempit kan tengah kerongkong kita. Wahi. Wahidim IBG idgham bi gunnah kamil sempurna. Dengung sempurna. Wahidim min izhar halqi. Humassu. Untuk sin tak payah keluar hujung lidah. Kat sini terus je masuk daripada mim ni terus pergi pada sin. Alif lam syamsiah. Okey, kalau ikutkan kat sini ada iltiqa' sakinai lah. Okey. Yang hijau tu. Nampak tak? Alif mat jumpa dengan lam sukun. Jadi sebab tu alif mat kat sini digugurkan bunyi dia. Tak ada dah lah. Okey, alif mat ni tak ada bunyi dah. So mim ni terus masuk pada sin. Minhumas sudus. Sebab apa? Berlakunya iltiqa' sakinain. Okey, iltiqa' sakinain. Pertemuan dua sukun. Andai katalah, memang kita takkan berhenti pun. Kalau wahidim minhuma, makan kekal dua harakat lah. Ya. Dia takkan berubah bunyi dia sebab tak ada sebab pun nak ubah. Tapi kalau bila sambung, ada berlakunya sesuatu iaitu iltiqa' sakinan tadi, jumpa dua sukun yang saya hijaukan ni. So dia tak boleh baca dengan mat dah. Terus je minhumas sudus. Alif mat digugurkan. Okey, jelas? Iltiqa'is sakinain. Seterusnya fa'inka, ikhfa hakiki, nun mati jumpa kaf, dengung nipis je. Fa'in kanu akthara min dha, kama asli mat jais munfasil. Mat asli jumpa hamzah tuan-puan. Mat asli jumpa hamzah dalam dua kalimah, panjang kan, 4 atau 5 harakat. Kat sini hukum dia mat jais. Fa'in kanu akthara. Ingat huruf kaf, 2 poin penting apa dia? Tahan suara, lepas nafas. Tahan suara, lepas nafas. Untuk kaf yang mati dan juga ta yang mati. Okey. Nak tumpang ngaji Ustaz? Sila-silakan. Ahlan wa sahlan. Puan Zainab. Join terus. Jangan tumpang-tumpang masuk terus. Okey, selamat datang kepada yang baru hadir, baru pertama kali ke. Selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik, insyaAllah kita sambung lagi tuan-puan. Min za, ini ikhfa hakiki, dengung nipis juga. Akthara, ra ni saya lupa nak sebut, tebal baris atas. Akthara min zalika fahum syuraka. Mim mati jumpa shin, ra baris atas. Ka alif jumpa hamzah, fithu, luth. Fahum izhar syafawi.
Fahum syuraka. Ra tebal. Ka mat wajib muttasil. Mat wajib. Mat, huruf mat ataupun mat asli jumpa hamzah dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah. So baca 4 atau 5 harakat. Ufithu. Ni pun sama. Iltiqa' sakinain. Ya mat. Kan? Ya mat. Jumpa dengan siapa? Ya mat jumpa lam. So iltiqa' sakinain. Jumpa dua sukun tak boleh baca. Maka fa ni loncat terus pergi pada sa yang bersabdu. Fithu. Fithulus. Kat sini tuan-puan bunyi nampak macam pelik tapi tak ada pun. Sebab sa ni kena keluar ujung lidah. Fithulus. Min dhalika fahum syuraka'u fithulus. Fithulus. Ingat, untuk sa ni yang bersabdu, baik sabdu ke berbaris ke, makhrajnya tetap perlu dijaga. Tetap dijaga. Baik, bila kita waqaf mati macam biasalah. Fithulus. Begitu. Kita teruskan lagi. Mim ba'di. Mim, okay, sorry. Kuning Nun mati jumpa ba. Baik. Mim mati jumpa ba, iqlab. Iqlab. Tutup bibir bersahaja. Mim. Dengung 2 harakat mesti adalah kadar kadar 2 harakat. Mim ba. Mim. Tes. Okay. Mim ba'di wasiyati yusa. Wa nipis Wa jangan tebal. Yang tebal pada sad je. Untuk ain macam biasa. Ba' layankan. Ke depan lagi bunyi dia. Mim ba'di wasiyati yusa. Ada 2 sad. Pertama wasiyati. Ni idgham bi gunnah tuan-puan Tanwin jumpa apa nama? Huruf ya. Kat sini idgham naqis. Macam saya sebut kat atas tadi pun kita ada jumpa situasi macam ni. Saya pesan apa? Pastikan bunyi hidung tu ada. Untuk ialah nama tajuk. Nama hukum pun bi gunnah kan? Idgham bi gunnah. So gunnah tu maksudnya dengung. Dengung mesti ada lah. Wasiyati. Kalau kita kosong, wasiyati yusa. Nampak tak bunyi kosong? Wasiyati. Bunyi mat. Tuan-puan dapat beza tu bunyi tadi saya buat. Ke serupa aja. Tak ada apa beza Ustaz, serupa aja bunyinya. Wasiyati dengan wasiyati. Beza tak? Tuan-tuan perempuan ada dengar perbezaan ke bunyi tu? Ke sama je? Kena tanyalah kan. Takut sekarang cakap-cakap rupanya tuan-puan dengar sama aja. So nak dapatkan kepastian lah. Ada beza. Ada beza So hati-hatilah tuan-puan. Tak apa, pelan-pelan. Kalau hari ni silap tak apa, buat dulu, latih-latih dulu, insyaAllah lama-lama dapat tu. Wasiyati yusa biha audainin. Sa mak asli, yu mak asli, sa ni pun mak asli. Tapi sa ni tebal. Sa kena tebal. Yusa biha. Yusa. Beza okay, alhamdulillah. Terima kasih respon tuan-puan. Yusa biha. Biha. Ha ni mak asli asalnya. Jumpa dengan hamzah ni jadilah panjang. 2 tadi dah tak valid dah. Kan? Sebab dia jumpa hamzah. Dia tak boleh jumpa hamzah tuan-puan. Mak asli ni jumpa hamzah dia tak boleh kekal dengan kadar 2 harakat dia dah. Dia berubah serta merta Biha 4 atau 5 harakat. Hukum dia apa? Mak jaiz munfasil. Mak jaiz
pertemuan dalam dua kalimah. Biha satu kalimah, au satu kalimah. Biha au dainin. Daini bacaan lin. Lunak ya mati sebelumnya baris atas. Biha au dainin ghaira. Okey, tanwin jumpa ghain. Tanwin jumpa ghain macam biasalah. Izhar halqi kan, jelaskan nun yang bertanwin tu. Dai biha au dainin gha kena tebal. Okey, macam mana nak tebal ni? Kena angkat pangkal lidah lah. Pangkal lidah kita tu angkat bagi naik. Gha. Tak perlu muncung tak perlu muncung sebab gha ini dia huruf kerongkong, bukan syafatain, bukan bibir. Biha au dainin ghaira. Ra pun sama tebal. Mim bari depan mu, mu muncung. Sebab bari depan muncung mu. Mudha, huruf dha tebal. Kemudian kita tengok tuan-tuan puan, huruf mat jumpa dengan sabdu. Ni cara mudah lah cara mudah. Kalau ikutkan punya penerangan, huruf mat jumpa dengan sukun asli kan. Jadi kena bedah dulu ra ni. Ra ni ada dua. Baru jumpa sukun. Tapi nak mudahkan cerita, saya sebut begitulah. Huruf mat jumpa dengan huruf bersabdu. Ataupun boleh juga kita lihat dari sudut simbol ni. Kalau nampak simbol ni jumpa dengan sabdu, okey. Kalau nampak simbol mat ni, kita panggil simbol mat jumpa dengan sabdu, baca 6 harakat. Kalau kita nampak simbol mat yang ni jumpa hamzah selepas dia 4 atau 5 harakat. Ada dua tu je, dia takkan lari. Sedikit tambahan kat sini, termasuk juga dengan sukun. Kalau kita nampak simbol ini selepas dia ada sukun, matilah, ada mati, 6 harakat juga. Kalau ada sabdu pun 6 harakat juga. Tapi kalau simbol ni dia jumpa dengan hamzah 4 atau 5. Okey, jumpa dengan hamzah 4 atau 5, jumpa sukun ataupun sabdu 6. Gitu. Tuan-puan pun dah hafal dah kan? Ingat kan? Senang ke senang tuan-puan? Senang ke senang? Cuba jawab soalan saya ni. Nak ingat tu tadi, senang ke senang? Boleh jawab kat ruangan komen. Baik, jadi huruf dha ni kena tebal. Kata Puan Safiah, bersifat isti'la dan itbaq. Boy, masya-Allah, tabarakallah. Terbaik, saya rasa yang lain pun berespons demikianlah. Huruf dha ni memang huruf tebal, dia bersifat isti'la, kemudian dia bersifat itbaq. Memang terangkatlah keseluruhan lidah kita ni. Mudha. Cuba sebut tuan-puan. Mudha. Ghayra mudha. Ghayra mudha. Kan? Baik. So, kat sini 6 harakat tuan-puan. 6 harakat, hukum dia apa? Hukum dekat sini, mat, lazim, kalimi, musaqqal. MLKM. Jarang-jarang kita jumpa ni. Okey. Kat sini mat lazim kalimi musaqqal. Musaqqal. Mat lazim kalimi musaqqal. Boleh, kadarnya 6 harakat sahaja. Tak ada pilihan sebab disebut mat lazim. Lazim ni maksudnya tetap. Ataupun dari sudut definisi lain, lazim ni merupakan kelaziman bagi qura'-qura' yang lain. Maknanya qira'-qira' lain pun, imam-imam lain pun baca dengan 6 harakat juga. Ya. Itu je lah apa yang saya boleh jelaskan sedikit untuk mat lazim ni. Cuma macam saya sebut di awal tadi, cara nak tahu dia, kalau dia jumpa dengan sabdu, mat lazim kalimi musaqqal. Kalau dia jumpa dengan sukun, mat lazim kalimi mukhaffaf. Itu dia. Ini dia basic untuk faham benda ni tuan-puan. Dia kena ikut kelas-kelas yang kena ikut kelas lah. Kena ngaji ikut turutan dia kan, baru kita boleh faham. Kalau tuan-puan ni boleh jawab
Boleh jawab ni maknanya tuan-puan ibarat refresh balik lah apa yang tuan-puan dah belajar selama ni kan. Tak ada diskaun dia. Tak ada. Walaupun nak masuk Ramadan, nak raya ke apa, dia tak ada. Dia tak ada sale. Sale Ramadan ke sale raya ke, ada kurang pula harakat dia kan. Tak ada tuan-puan. Dia tetap dibaca dengan 6 harakat. 6 harakat. Boleh? Okay, good. So, tak ada apa. Ra ni tebal. Ghayra mudha. Baik, sekarang ni baca dia macam mana? Kita dah kata 6 harakat kan. So panjangkan dha tu 6 harakat. Mudha. Okey, dah panjang 6 harakat. Kita buat penamat dia pada ra yang bersabdu tu. Jadi ra ni dia bersabdu tuan-puan. Jadi kita tak boleh nak abaikan dia. Untuk menampakkan huruf ra tu bersabdu walaupun kita berhenti. Saya ulang balik, dengar betul-betul ayat saya. Untuk menampakkan sabdu pada ra ni, nampak ni bukan nampak dari penglihatan maksudnya nampak dari dengar lah, bahasa kita nampak kan, maksudnya dengar lah. Untuk nak menzahirkan adanya sabdu pada ra walaupun kita berhenti padanya, maka apa yang kita nak kena buat? Jelaskan ataupun kita angkat sedikit suara kita. Ghayra mudar gitu. Kalau tuan-puan nak angkat kepala ke, nak bagi nampak macam ada lain kelainan sikit, tak apalah tuan-puan, boleh je. Mudar kan, nak angkat kepala ujung, nak nampak kan adanya ra, nak nampakkan adanya sabdu pada ra tu, boleh, tak ada masalah. Tapi biasanya bila kita matikan ra ni, kelebihan dia sebab dia ada sifat getaran dia. Jadi insyaAllah dia punya unsur-unsur kesabduan tu ada. Unsur kesabduan ada ke imbuhan tu? Unsur kesabduan. Unsur sabdu lah tuan-puan faham kot nah. Awak bergurau je tu. Ghayra mudar gitu. Okey. Dia yang pentingnya kita tebalkan ra tu lah. Bila kita matikan ra ni tebal. Sebab apa tebal? Sebab sebelumnya alif mat. Sebelumnya alif mat. Kat sini. Boleh? Terangkat kepala dengan sendiri ustaz. Dia terangkat sikit. Dia mari dengan sendiri, semula jadi. Okey? Secara tabi'i. Unsur kesabduan. Itulah. Dahsyat tu tuan-puan faham kan? Okey. Itu saja. Kita sambung lagi sikit. Kita berhenti kat ayat 12 tuan-puan. Wasiyatan minallahi wallahu alimun halim. Baik. Wasiyah. Sad ni tebal. Kemudian ya bersabdu. Tanwin jumpa mim. Kalimah Allah. Sad tebal. Kemudian ya ni macam biasalah, bagi hak dia. Wasiyah. Wasiyatam. Idgham bi gunnah. IBG. Kat sini idgham kamil sempurna. Wasiyatam. Wasiyatam. Wasiyatam minallah. Baik, kalimah Allah ni tuan-tuan, lafzul jalalah. Okey. La budda alaina an naqra bitafkhim, bitaghliz. Mesti kita kena baca dengan tebal. Kita mesti baca dengan tebal pada kalimah Allah ni. Sebab apa? Kalimah Allah sebelumnya baris atas. Cuma nun tu kena steady lah. Jangan ubah. Mina, na steady. Kalimah Allah tu baru tebal. Mina, na, nallah. Wasiyatan minallah. Boleh? Clear ke? On tak on tuan-tuan? Wasiyatan minallah.
Kalau kita berhenti ma'arid sukun pada kalimah Allah tu 2, 4 ataupun 6, 3 wajah. Minallah gitu. Baik, seterusnya sama juga kalimah Allah sebelumnya baris atas kan. Tebal juga. Tapi tebal pada kalimah Allah je lah, lam tu. Kat waw tu tak perlu. Wa wallahu wallahu alimun wallahu alimun wallahu alimun. Lima asli, mun tanwin jumpa ha, izhar halqi, alimun. Jelaskan tanwin tu. Alimun wallahu alimun halim. Hujung sekali kita tamatkan mim tu, tutup bibir lah. Halim. Berapa harakat? 2, 4 ataupun 6 dengan hukum mad arid disukun. Wallahu alimun halim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Selesai tuan-puan. Habis dah kita punya pembedahan ini. Sesi bedah-membedah kita ni selesai dah. Jadi adakah anda dapat sesuatu tuan-tuan dan puan pada pagi ini daripada permulaan ayat kita baca ni, walakum nisfu ma tarak, sampailah alimun halim. Dapat sesuatu ke? Jadi saya doakan semoga semua diberi kefahaman yang baik, InsyaAllah. Kalau tak dapat hari ni pun tak apa, pelan-pelan kita belajar kan. Pelan-pelan. Yang baru masuk, yang baru pertama kali bersama saya ni, InsyaAllah kita ada je live setiap pagi, setiap hari Isnin, Rabu, Khamis dan Jumaat pada jam 8.30 pagi, InsyaAllah. Okey. Hari Selasa ada ke sharing tajwid? Selasa tak ada. Hari Selasa kita sajikan dengan slot yang lain pula. Slot apa tuan-puan? Okey, tunggu jap. Ni saya nak cerita ni. Kita berhenti sekejap kat sini. Sekejap lagi kita baca balik sama-sama tuan-puan. Kalau boleh jangan keluar lagi. Tunggu sebentar hari ni muka surat 79 betul lah tu. Kat bawah ni saya tak ubah lagi. Kejap kat bawah ni typo. Terima kasih. 79. Okey, boleh. So baik. So yang ni muka surat 79 hari ni sepatutnya. Tadi kat bawah tu saya lupa nak ubah. 78 tulisnya. Betul kan? Okey. Nanti saya share muka surat 78 InsyaAllah. Okey, boleh. Kalau semua dapat sesuatu, Alhamdulillah. Okey, tunggu saat jangan keluar lagi nah. Nak khabar ni, InsyaAllah. Untuk saya dah pernah beritahu dah sebelum ni. Cuma ni nak cerita balik. So, esok hari Selasa kita memang tak ada sharing tajwid kan. Hari Selasa memang kita tak ada sharing tajwid. Jadi hari Selasa tuan-puan, sekarang ni kita dah gantikan dengan satu slot khas untuk tuan-tuan dan puan. Slot khas Apa dia slot tu? Tuan-tuan dan puan, kita ada slot cerita tenang. Kita ada satu slot yang bertajuk cerita tenang. Cerita tenang. Bersama siapa? Bersama Encik Ifan. Jadi cerita tenang ni dia berepisod sebenarnya. Dan esok ni baru nak masuk episod 2. Jadi untuk slot ni berlangsung di mana? Facebook ke? Bukan tuan-puan. Untuk slot cerita tenang ni dia macam radio. Dia macam radio.
Kat mana kita nak dengar? Kita dengar melalui platform Telegram. Telegram Easy Ngaji. Telegram Easy Ngaji Warrior. Okay, cerita tenang. So, macam mana nak join? Tuan-puan tekan link yang kami sediakan di ruangan komen tu. Nampak tak? Cuba tengok kat ruangan komen tu ada satu link kan? Sertai voice chat. Sertai voice chat cerita tenang episod 2 di sini. Percuma tuan-puan, tak ada apa bayaran yuran apa semua, tak ada. Ya, tak ada apa yuran pun. Just perlukan kehadiran komitmen masing-masing lah. Dan kalau kalau boleh catatlah walaupun program santai kan. Kalau boleh ada buku nota, boleh catat-catat sikit, okey lah. Okey, jelas. Itu untuk esok. Setiap hari Selasa. Setakat ni dia berepisod lah. Esok kita baru nak masuk episod 2. So saya harap tuan-puan dapat lagi kata apa, dari kefahaman lain lah. Maksudnya ialah hari Isnin kita syari tajwid, Rabu syari tajwid dan sebagainya kan. Untuk hari Selasa ni ada slot lain sikit kita buat untuk tuan-tuan perempuan. Boleh? Tekan link tekan link yang kami sediakan tu. Ada jumpa tak? Boleh? Baik. Kemudian satu lagi tuan-puan, saya nak sharekan pada tuan-puan, insya-Allah pada bulan ini kita ada program. Kita ada 2 webinar untuk tuan-tuan perempuan, insya-Allah. Ni dia. Ada 2 webinar percuma untuk tuan-tuan dan perempuan. Tak ada yuran, tak ada apa. Macam biasa, perlukan komitmen tuan-puan dan orang tak apa, kita apa istilah itu? Allah lupa pula. Tak apalah, biarlah. Lupa pula term dia. Kami perlukan komitmen tuan-puan, tu je. So kita ada 2 tarikh kat sini. 17 Februari dengan 24 Februari. Tengok kat bucu kiri tu. Itu tarikh untuk kita punya program. Dan kedua-dua tarikh ini hari Khamis tuan-tuan perempuan. 17 Februari dan 24 Februari. Saya ulang, 17 Februari, 24 Februari. 17 Februari bersama Encik Ifan dalam satu webinar yang bertajuk Ada Apa Dengan Surah Fatihah. Surah Fatihah yang kita baca selalu tu dalam solat kita kan. So ada apa dengan surah Fatihah ni sebenarnya? InsyaAllah mungkin ada sedikit perkongsian tadabbur dan mungkin ada orang apa pemahaman dari pelbagai sudut pandang. So saya pun tak sure, saya pun tak pasti apakah pengisiannya nanti. So sama-sama kita hadir dalam webinar ini insyaAllah pada 17 Februari jam 9 malam. Lepas isyak lah. Lepas isyak. Yang akan disampaikan oleh Encik Ifan. Dan minggu berikutnya tuan-puan akan bersama saya pula pada 24 Februari jam 9 malam juga, sama selepas isyak. Dan saya akan kongsikan, share kepada tuan-tuan puan-puan berkenaan dengan kesalahan besar kesalahan besar vs kesalahan kecil. Okay, kesalahan besar vs kesalahan kecil. Dua-dua program ni percuma tuan-puan. Nak tak nak je. Okay, nak tak nak je. So untuk kesalahan besar, kesalahan kecil ni saya rasa ramai yang dah maklum. Terutamanya mereka yang dah sentiasa orang kata apa mengikuti program ataupun seminar kami di Easy Ngaji ni, memang tak larilah daripada perkongsian ini. Cuma kita adakan satu webinar khusus untuk bincang tentang ini sahaja. Selalu saya cerita benda di dalam seminar kan. Jadi kadang-kadang masa tu agak singkat. Mungkin ada yang faham, ada yang kurang faham. Jadi ini kita ambil satu waktu, satu masa untuk ceritakan tentang ini je, bab kesalahan je. Okey, kita nak cerita bab kesalahan ni sahaja. So saya harap tuan-tuan perempuan dapat berikan ruang pada tarikh ini. Lock siap-siap InsyaAllah. Untuk 2 tarikh ni saya harap kita dapat bertemu pada tarikh 2 tarikh ni insyaAllah. So tema dia apa agak-agak kita letak tema siap-siap. So saya rasa dah ada orang sebut pasal tema ni. Tema macam biasa lah Boleh. Ustaz Amito boleh ke buat bayaran yuran kelas gold? Puan Nur Aisyah Tun Hashim, boleh terus berhubung dengan Cik Ifan boleh untuk tanya balik soalan tu.
Okey, untuk peserta kita jangan lupa esok bermulalah journey kita. Tapi esok mukadimah akan dibawakan oleh Encik Ifan dulu. Dalam slot, ada slot khas bersama beliau. So saya harap semua dapat join esok. Minggu depan baru kita akan mulakan untuk sesi pertama dalam Mito Advanced My Tajwid. InsyaAllah tahniah kepada semua peserta yang mendaftar. Alhamdulillah kali ini sambutan tak pasti. Biar rahsia dulu kan, berapa orang bersama kita ni. Tapi point biasalah tuan-puan, kita tak ramai tapi kita ada. Betul tak? Kita tak ramai tapi kita ada. Okey, kita jumpa nanti untuk Amito pada minggu hadapan. Sorry, esok malam. Okey, tapi bersama Encik Ifan dulu untuk esok. Tapi tuan-puan wajib hadir ni untuk peserta Amito sahaja. Yang tak terlibat, abaikanlah. Okey, abaikanlah apa yang saya sebutkan ni. Alright, wallahu alam. So, lock 2 tarikh ni insyaAllah tema kuning kita pada 17 dan 24 Februari. So, boleh prepare, carilah tudung kuning. Kalau dah ada, tak apa. Kalau tak ada, pun tak apa. Tapi kalau rasa nak beli, boleh tuan-puan. Boleh beli kat Shopee dengan harga lelong serendah RM10. Tak ada gurau-gurau. Saya pun tak tahu ada ke tak tudung RM10 kan. Kalau ada beli, kalau tak ada tak payah, pakailah. Hijau katak ke, hijau pisang ke, biru, kuning ke, coklat ke, pakai kan. Asalkan tuan-puan join, attend program ni. Itu sahaja Untuk tema tu kita buat saja seronok-seronok. Baik, sekali lagi link disediakan di bawah. Tekan link yang disediakan tuan-puan untuk webinar ada apa dengan surah Fatihah ni. Siapa yang nak join webinar ada apa dengan surah Fatihah ni, pastikan tekan link. Tekan link. Ni link lain bukan Easy Ngaji Warrior. Ni link lain. Okey, selesai. Wallahu ta'ala a'lam. Habis. Baik. Ustaz promote Shopee. Ada je ustaz tapi kuning dia raja. Bantai je. Boleh. Tak ada hal kuning diraja ke, nak pakai gincu kuning ke, mak-mak kita ni nak bagi nampak gorgeous sikit malam tu, pakailah. Tapi jangan lupa pakai mask sekali. Risau jadi tumpuan, orang tak tengok saya, orang tengok tu je. BBO yang kuning tu. Okey, BB, orang tengok BB kuning tu. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita fokus pada bacaan kita Kita hentikan dulu komen kita ni, boleh? (24/2) tu dah ada link ke? Belum lagi. Nanti kita bagi link pada hari kejadian. Okey, tuan-tuan dan puan, boleh kita fokus bacaan kita ni. Awak risau dah ni duk sembang-sembang pasal tema tu. Kalau di bio kan ni, sampai esok tu gamak ni bincang. Nak kena ada ropol-ropol ke kat tudung tu. Itu nanti bincang ya. Nak bubuh ropol ke, nak pakai langsir kuning kat kepala ke, terpulang tuan-puan. Okay. Tapi itu kang kita bincang boleh. Kita fokus ngaji kita dulu, jom. Ready semua? Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad.
فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى
ربها أو دين غير مضار وصية من الله وصية من الله والله عليم حليم والله عليم حليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Okey tuan-tuan, selesai sudah bacaan kita. Alhamdulillah wa syukrulillah. So kita jumpa lagi esok tuan-puan bersama Encik Irfan dalam slot cerita tenang. Dan saya nak maklum ni, untuk sharing tajwid kita akan sambung balik hari Khamis nanti hari Khamis nanti. Untuk hari Rabu nanti saya tak dapat teruskan sharing tajwid kerana saya ada urusan yang nak diselesaikan pada hari tersebut. Saya bercuti lah. Saya ada perkara yang saya nak kena selesaikan untuk hari tersebut. Jadi kita tak maaf tuan-puan tak dapat jumpa hari Rabu nanti. So kita jumpa balik hari Khamis untuk sharing tajwid lah. Esok dengan Encik Irfan, hari Rabu off sharing tajwid sebab saya cuti, ada urusan, dan kita jumpa balik insya-Allah dengan izin Allah pada hari Khamis nanti untuk slot sharing tajwid dalam episod 244. Ya. Itu sajalah makluman. So kalau ada kawan-kawan tanya tu tolonglah bagi tahu Nanti kita akan bagi tahu juga, kita akan inform. Cuma ni saya bagi tahu siap-siap lah. Unofficial. Nanti kita akan bagi tahu dalam grup insya-Allah. Okey. Itu sahaja. Terima kasih semua di atas komitmen anda pada hari ini. InsyaAllah kita tutup dahulu pengajian kita. Kita baca doa tilawah sama-sama dan kita terus akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Jom sama-sama kita tanda tangan dan alunkan bacaan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul Azim. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, berakhirlah slot sharing tajuk kita pagi ini. Alhamdulillah kita selesai, dan kita sekarang berada pada episod 243 tuan-puan. Alhamdulillah, terima kasih untuk yang sentiasa support kami daripada awal sehinggalah hari ini. Alhamdulillah, doakan moga kita punya slot ini lebih dikenali, ya. Maksudnya bukanlah kenali dari sudut apa, maksudnya ramai yang dapat bersama kita untuk bersama-sama kita memantapkan lagi, ya, pemahaman kita dalam ilmu tajwid. Tapi tak dinafikanlah banyak kelas-kelas pengajian yang ada kan. Tapi terpulanglah pilihan pada masing-masing. Mana yang selesa ikut teruskan belajar. Yang penting jangan berhentilah. Itu sahaja nasihat saya. InsyaAllah jumpa esok bersama Encik Irfan, dan kita kembali untuk slot sharing tajuk ni pada hari Khamis nanti. Jangan lupa hari Rabu saya terpaksa off, dan saya mohon maaf sekali lagi lah. Itu saja, segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada saya, dan mohon maaf andai ada kata-kata percakapan saya ni yang membuatkan tuan-puan terguris hati, terasa hati dan sebagainya. Saya mohon ampun dan maaf, ya. Moga-moga Allah hindarkan diri kita semua ini dari segala perkara unsur bongkak, sombong dan sebagainya. Moga Allah jauhkan kita daripada semua ini, dan insyaAllah moga-moga Allah sentiasa merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Itu sahaja daripada saya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-puan. Jom kita layan dulu lagu penutup ini, insyaAllah. Bye-bye. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amalan makbulah. Allahu Rabbi, Allahu Hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan. Seakan hidup ini terus
salihah, amalan makbulah. Penyakit hati menjadi duri, hidup ini terasa sendiri. Kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Rabbi, aku bukanlah ahli syurga, namun ku tak sanggup dalam neraka. Rabbi, Engkaulah yang maha kuasa, ampuni hamba yang telah berdosa. Husnul khotimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti. Husnul khotimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat saja hatinya derita, payah sekali dia mahu melupakannya.
Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitu